Kita nak teruskan, ini berkaitan dengan perkongsian bersempena nuzul Al-Quran pada pagi ini untuk kita hayati mukjizat teragung ini. Untuk itu sekali lagi kita ingin bersama secara panggilan video saja Dr. Kamilin Jamilin, salah seorang pendakwah dan juga pakar hadis ini sudah bersedia bersama dengan saya. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Semua sihat. Alhamdulillah sihat. Terima kasih doktor kerana sudi bersama kami pada pagi-pagi cuti ni. Kita kacau sekejap. Mungkin kita nak mulakan perkongsian dari doktor sendiri berkaitan dengan nuzul Al-Quran. Sedikit pengenalan, sedikit sejarahnya dan kepentingan untuk kita memahami, umat Islam terutamanya memahami peristiwa bersejarah ini. Silakan doktor. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah satu hari bersejarah yang mengingatkan kepada kita tentang penurunan Al-Quran sebagai satu kitab wahyu. Allah pun kata dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran hudan linnas. Pada bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia. Dan secara spesifiknya dalam Al-Quran menyebut bahawa Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Bagaimana yang Allah telah sebut dalam suratul Qadar, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami telah turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Kecuali sebahagian daripada para ulama berselisih pandangan tentang hari yang diturunkan ataupun tarikh diturunkan Al-Quran itu sendiri. Contohnya seperti Al-Imam Ibn Katsir rahmatullahi alaih di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah menyebut daripada Al-Waqidi bahawa Al-Quran itu diturunkan pada 17 Ramadan, dan menukilkan ada juga sebahagian pandangan yang menyebut bahawa Al-Quran itu diturunkan pada malam 24 Ramadan. Namun apa yang pasti adalah Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Dan Al-Quran itu diturunkan pada mulanya, maksud pada Lailatul Qadar itu Allah turunkan Al-Quran itu daripada Lauhul Mahfuz kepada langit dunia itu sekaligus. Tetapi kemudiannya Al-Quran itu diturunkan secara berperingkat. Maksudnya dia akan diturunkan berdasarkan kepada peristiwa-peristiwa sepanjang 23 tahun kerasulan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu. Begitulah Al-Quran itu diturunkan. Wa nazzalnahu Qur'anan. Allah kata kami telah turunkan Al-Quran itu. Dalam tempat yang lain Allah kata kenapa Al-Quran itu diturunkan secara berperingkat-peringkat bukan sekaligus? Kerana linusabbita bihi fuadak, supaya kita ni akan lebih mudah untuk nak menerima Al-Quran itu. Tetapi kalau Al-Quran itu diturunkan sekaligus, kita akan berat. Kita akan sukar untuk nak mengingatinya, sukar untuk nak memahaminya, sukar untuk nak menghayatinya. Maka Al-Quran itu antara keunikannya adalah Al-Quran ini kaya dengan pelbagai mukjizat. Bila kita kata sebagai mukjizat daripada perkataan a'jaza, maksudnya dia mengandungi banyak tanda-tanda yang membuatkan manusia ni akan terkelu. Manusia ni tidak akan mampu untuk nak menolak kebenaran Al-Quran itu sendiri. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala dia menuntut kita dengan Al-Quran ni supaya kita faham, supaya kita tadabbur. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah kalian mentadabburi Al-Quran ataupun hati-hati kita sudah terkunci? Sebab tu kalau kita tengok sejarah perkembangan Islam, macam mana orang-orang bukan Islam ini boleh menerima Islam, bukan sekadar apabila mendengar akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar apabila mendengar tentang seruan tauhid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ramai juga daripada kalangan mereka yang memeluk Islam kerana mendengar Al-Quran. Bila kita dengar Al-Quran ni, hati kita ni automatically akan tersentuh. Kerana Al-Quran itu bila bercakap dengan kita, dia bukan hanya daripada sudut lafaz-lafaz sahaja, bukan daripada sudut huruf-huruf, bukan daripada sudut bacaan di mata kita, tetapi ia juga menyentuh hati kita. Jubair bin Mut'im yang datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, ketika mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan surah Tur ketika menjadi imam salat Maghrib, dia pun terpana bila sampai Nabi SAW baca ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Adakah manusia ini diciptakan daripada tiada apa-apa ataupun mereka inilah sang pencipta? Kerana ayat ini sahaja dia terfikir dan cukup untuk nak menyentuh perasaannya, lalu dia memeluk Islam. Dan kalau kita tengok ramai lagi para sahabat seperti Umar bin Khattab, antaranya yang dalam kisah popularnya yang terdengar adiknya membaca surah Taha, beliau juga memeluk Islam kerana terpana dengan Al-Quran. Kerana itu Al-Quran ni mukjizat dia bukan hanya sekadar
daripada sudut huruf-hurufnya, bukan daripada sudut bacaannya sahaja, tetapi daripada sudut kandungannya yang sangat relevan, yang sangat sesuai sepanjang zaman. Kerana itu kita melihat Al-Quran ini adalah satu kitab yang komplit, yang juga dilengkapi bersama dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah pun sebut dalam Quran, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Tidak sampaikah lagi masa bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk mereka, hati mereka ini tunduk apabila mengingati Allah, dan tak ada apa lagi yang ingatan yang lebih baik buat kita kepada Allah Azza wa Jal selain daripada kita mendengar Al-Quran. Ya, betul. Baik Ustaz, Doktor sangat terang dan jelas penjelasan berkaitan dengan sejarah dan kehebatan mukjizat teragung ini. Dalam konteks sekarang ini Doktor, kita ingin berbicara sebab saya sangat tertarik dengan antara gambar dipaparkan tadi juga berkaitan dengan seorang anak mendengar bacaan Al-Quran itu. Bagaimana ingin kita ilhamkan ataupun kita inspirasikan mukjizat Al-Quran ini, penggunaan Al-Quran ini untuk kita hayati kandungannya dalam konteks zaman sekarang ini, untuk kita santuni Al-Quran itu selaras dengan kehidupan dan cabaran kita sekarang, Doktor. Baik. Kalau kita lihat masyarakat kita ramai yang suka untuk nak menjadikan Al-Quran ini satu budaya daripada sudut bacaan semata-mata. Dan kalau kita lihat Al-Quran ini mungkin dijadikan bacaan di majlis-majlis. Al-Quran ini dijadikan bacaan pada setengah musim, bukan pada sepanjang musim. Seperti pada bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini mungkin barulah kita membilik-bilik sikit Al-Quran. Bulan Ramadan ini barulah kita ada sedikit mendengar Al-Quran bila mana kita mendengar bacaan Imam Tarawih. Tetapi pada bulan selain daripada Ramadan, kita seolah-olah macam mengabaikan Al-Quran. Kita tinggalkan Al-Quran. Sedangkan Al-Quran ini bukan hanya dia satu pembudayaan daripada sudut luaran, tetapi pembudayaan daripada sudut kehidupan kita sendiri. Kita ini memang sepatutnya kena luangkan masa kita bersama dengan Al-Quran. Saya selalu katakan ini. Kan, kalau kita, masyarakat hari ini kita tengok kadang-kadang begitu bersungguh-sungguh untuk nak hafal lirik-lirik lagu, tetapi tidak bersungguh-sungguh untuk nak menghafal secebis ataupun beberapa ayat ataupun surah daripada Al-Quran. Bayangkan satu hari nanti apabila kita sudah tiada lagi di dunia ini, bila mana kita sudah menghadap Allah Azza wa Jal, kan, bila Allah tanya kepada kita, siapakah yang lebih engkau cintai, aku ataupun fulan? Tapi mungkin ketika itu kita nak cuba bohong. Kita nak kata, Allah, engkaulah yang aku lebih cintai. Tetapi bila diselidiki, bila dicermati, kita punya dada-dada kita ini lebih dipenuhi dengan perkara-perkara yang melalaikan tersebut berbanding dengan kalamullah. Bila lihat kepada penggunaan masa kita lebih banyak menghabiskan untuk nak membaca media-media sosial kita berbanding dengan membaca Al-Quran. Betul. Sebab tu bila dengan Al-Quran ni mesti kena ada elemen untuk kita berusaha untuk nak faham. Tetapi kita tidak akan mampu untuk nak faham melainkan kita boleh membaca Al-Quran itu dengan baik. Bila kita faham sikit asas-asas bahasa Al-Quran itu, dia akan membantu untuk nak kita memahami Al-Quran dengan lebih tepat dan lebih baik. Dan kita tidak akan mampu untuk nak beramal dengan Al-Quran melainkan setelah kita mampu untuk nak memahami Al-Quran. Sebab itu kita spend some time kita dengan Al-Quran. Saya selalu nasihatkan, kalau boleh jadikan rutin kita at least 10 minit ke sebelum daripada kita tidur untuk kita membaca Al-Quran, untuk kita tadabbur sedikit sebanyak dengan Al-Quran, dan mungkin sekali seminggu cuba kita jadikan kita ada join kelas-kelas tadabbur Al-Quran, tafsir Al-Quran, dan insya-Allah kalau kita ada melibatkan diri kita itu dengan Al-Quran secara istiqamah, kita akan merasakan satu perubahan yang sangat baik dalam kehidupan kita. Kita akan merasai satu ketenangan yang sangat-sangat sukar untuk nak kita ungkapkan. Ya, Doktor, mungkin dalam tempoh masa yang sedikit terhad ini untuk kita tanyakan berkenaan dengan bagaimana sebenarnya sedikit tips lah Doktor menuju ke separuh masa kedua Ramadan ini di penghujung ataupun dah 17 Ramadan sekarang ini, dengan Al-Quran banyak sekali fadilatnya untuk kita bacakan pada bulan Ramadan. Secara ringkasnya, tipsnya sedikit Doktor. Okey. Dengan berbaki Ramadan ini, cuba sedaya upaya untuk nak kita memilih waktu yang munasabah, waktu yang kuat untuk kita membaca Al-Quran, waktu yang memberikan kesan kepada kita. Dan saya sangat nasihatkan supaya kita memilih sedikit daripada awal pagi kita.
sebelum kita bersahur ke, kita pilih waktu itu untuk nak kita membaca Al-Quran, kita tadabbur Quran. Ini Allah disebut dalam Quran, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila. Kami telah jadikan malam hari ini satu waktu yang lebih mudah ataupun lebih tenang, berkesan bagi kita untuk nak kita spend time kita bersama dengan Allah, bersama dengan Al-Quran. Kemudian bila mana kita nak membaca Al-Quran, kita kena lapangkan hati kita. Kita kena bukakan mata hati kita ini supaya kita boleh menerima kalamullah itu meresap dalam jiwa kita, dalam minda kita. Dan itu juga Allah telah sebutkan dalam Al-Quran, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ. Bila mana kamu dah lapang, maka maksudnya kamu lakukanlah, kembalilah kepada amal ibadah tersebut, kepada Al-Quran, dan kepada Tuhan kamulah kamu inginkan. Kemudian kita perlu ada sifat persediaan diri kita. Maksudnya kita kena kalau kita baca surah Al-Muzammil pada awal-awal tu semua, Allah suruh kita ni ada persediaan untuk nak menghadap Al-Quran, untuk nak bersama dengan Al-Quran. Kalau kita tidak memiliki secebis iman, kita sukar untuk nak menerima Al-Quran. Kalau kita tak ada beberapa ilmu yang asas tentang Al-Quran, kita juga sukar untuk nak menerima Al-Quran. Kemudian pilihlah beberapa kitab-kitab tafsir, kelas-kelas pengajian tafsir yang sesuai dengan tahap kita, maka insya-Allah kita akan lebih mampu untuk nak menghayati Al-Quran. Dan macam mana kita nak menghayati Al-Quran dengan ringkas? Bila kita baca Al-Quran ni, kita cuba untuk nak membuat satu persoalan dalam diri kita. Contohnya bila Allah kata wallahu wasi'un alim, Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Kenapa Allah menggunakan nama-namanya iaitu wasi' yang maha luas dan alim dalam konteks ayat tersebut? Jadi bila kita tengok sebagai satu contoh, ayat tersebut digunakan dalam bab bersedekah. Maksudnya Allah nak menggambarkan, jangan kamu bimbang, kalau kamu bersedekah, Allah itu maha luas, Allah boleh menggantikan kamu, dan Allah juga maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Baik Dr. Kamilin, terima kasih banyak-banyak kerana sudi berkongsi dengan kami pada pagi ini. Terima kasih semua. Alhamdulillah, Dr. Kamilin Jamilin, pendakwah. InsyaAllah nanti kita bawakan lagi Dr. Kamilin untuk bersama dengan kita, dan kali ini untuk menghayati mukjizat teragung Rasulullah SAW.